Ni 18 tahun PMB. Ya betul. Si siapa tu Lepas tu baru Hilmi. Faizul Haji Faizul dulu, lepas tu Okay, we'll commence. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita bertemu dalam ruangan #Salam Husnul Khatimah, dan kita bertemu pada malam ini insya-Allah. Mulai malam besok para penonton, kita akan ke udara online live pada pukul 10 malam sampai pukul 11. Tapi malam ini ialah malam terakhir, kita ke udara pada pukul 9.30 sampai pukul 10.30. Besok kita ke udara selepas kita bertarawih, selepas kita witir, selepas kita baca Quran sikit, selepas kita doa sikit, dan selepas kita minum-minum sikit, baru kita duduk insya-Allah kita akan ke udara bersama dengan teman-teman yang lain, tetamu-tetamu yang lain. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, alhamdulillah kita dah bersama-sama ini. Siang kita ada program pukul 5 sampai pukul 6, besok 5 sampai pukul 6, dan malam kita ada program pukul 10 sampai pukul 11. Dan kebanyakannya kita menyentuh persoalan-persoalan, kalau siangnya very heavily on Islam, on religion. Tapi malam ni tapaknya Islam, tapi kita cerita current affairs, tetapi tapaknya mestilah Islam. Alhamdulillah, bersama-sama dengan saya tuan-tuan dan puan pada malam yang berbahagia ini, tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan mesti kenal, tak perlu introduction tuan-tuan dan puan. Tan Sri Khalid Ibrahim, bos saya tuan-tuan, bos saya. Selama 4 tahun, saya berada dengan dia. Yang saya belajar kebanyakan disiplin kerja lah. Orang yang paling punctual, orang yang tak pernah tuang kerja, namanya Tan Sri Khalid lah. Jadi alhamdulillah, maknanya saya rasa dia mungkin dapat penyakit kuat kerja ni daripada almarhum Tun Ismail Ali, saya rasa, yang sudah terkenal bagaimana work ethics-nya, menjalankan kerja begitu hebat dengan komitmen yang begitu hebat. Dan di sebelah sana tuan-tuan dan puan, sahabat saya Datuk Ahmad Saroji Abdul Aziz, currently dia CEO dan founder Amanah Warisan Berhad. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Saya rasa orang baik. Saya jawabkan bagi ribu-ribu. Dan yang menonton kita ni Tan Sri biasa-biasanya dalam lingkungan 70,000 sampai ke 100,000 begitu malam-malam. Kalau misalnya Stadium Bukit Jalil tu boleh muat dalam 2 stadium lah untuk menampung ramainya penonton-penonton yang mengikuti program kita ni. Alhamdulillah. Apalagi malam ni bila kita war-warkan poster dah keluar, Tan Sri bersama dengan Datuk Saroji, saya rasa malam ini nampaknya another hit lah malam ni insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, tajuk kita Tan Sri, tajuk kita Datuk ialah COVID-19 a wake up call. COVID-19 titik 2 a wake up call. Maknanya tuan-tuan dan puan, sama ada COVID-19 ni memang kita sebagai orang Islam, kita melihatnya satu rahmat dan kita melihatnya satu musibah, tapi musibah dalam musibah itu ada rahmat kepada kita. Ada khair. Ada khair, masya-Allah. Ada khair insya-Allah. Jadi maknanya saudara, apa pun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang Islam selalu kita beri kepada hikmah. Sebab itu tuan-tuan, kalau orang Islam ni tuan-tuan tengok di mana pun kelihatan orang Islam tu tenang, ketenangannya. Tak percaya kita pergilah kita pergilah mortuary, tempat-tempat orang yang sudah meninggal, macam mana orang yang Islam, orang yang bukan Islam lain dia punya orang Islam tu lebih nampaknya rasanya dia menerima. Dah sampai waktunya, saya terimalah dengan redanya, itu saja. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bincang malam ni. Saya nak mengukakan yang pertama sekali kepada Tan Sri Khalid. Kalau kita bincangkan Tan Sri dengan COVID-19 ni, it is a wake up call. Macam mana nak introduction? What is the best introduction for the discussion tonight? Macam mana Tan Sri? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa isu yang kita boleh lihat dan pelajari dalam menganalisa kesan COVID-19 kepada masyarakat kita, negara kita dan negara dunia. Apa yang perlu kita lihat ialah bahawa kesannya sangat meluas. Sehingga kita boleh katakan 3 suku daripada rakyat negara dunia telah menghadapi bencana COVID
COVID-19 ini secara langsung dan tidak langsung. Jadi apa yang kita mesti belajar daripada sini? Kita mesti menerima perkara ini dengan tenang dan kita mesti menyusun tata cara kita untuk mengatasi masalah ini, satu dari segi kesihatan dan juga untuk memenangi apa yang dikatakan virus coronavirus ini. Kedua, kesannya kepada ekonomi sangat-sangat meluas. Sehingga kan kita mesti menerima hakikat bahawa dunia akan menghadapi keadaan meleset, bukan bertumbuh, keadaan meleset. Makna keadaan meleset ini memberi kesan kepada dua perkara. Satu, akan terdapat peningkatan pengangguran yang sangat besar. Kedua, pendapatan masyarakat mula menurun. Jadi kita akan bincangkan bersama-sama bagaimana negara Malaysia mesti bersedia untuk mengatasi perkara ini, menentukan bukan kita saja menerima bahana tetapi membawa negara Malaysia ini ke satu usaha supaya kita dapat membangun dengan lebih rapi, dengan tersusun dan mengatasi masalah yang dikenakan pada kita. Dengan rahmat Allah SWT, kita akan dapat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Okay, terima kasih Tan Sri. What a introduction kada daripada Tan Sri, pendek tetapi menyeluruh, pendek tetapi terus kepada fokus, maknanya kesan daripada berlakunya COVID-19 ini. Kesan yang besar, kesan dalam kehidupan, dan Tan Sri hujungnya menyebutkan kesan ekonominya yang sangat meluas. 3 suku daripada dunia ini sedang dilanda. Dan kesannya tuan-tuan puan, kesannya bukan generasi sekarang ini, kesannya intergenerational, antara satu generasi dengan satu generasi. Dan kesannya sangat-sangat menyayat. Kalau tuan-tuan baca dalam tulisan-tulisan pakar-pakar ekonomi, tuan-tuan baca tulisan daripada orang Eropah, orang Amerika, dan orang Malaysia sendiri yang mengulas tentang ini, kita takut, kita rasa takut. Apa nak jadi kepada anak aku? Apa nak jadi kepada cucu aku? Apa nak jadi kepada masyarakat aku? Apa nak jadi kepada negara aku? Kalau kita lihat tuan-tuan dalam dunia, sebenarnya yang diramalkan macam negara-negara Asia ni, untuk yang akan datang ni, zero growth. Tak pernah berlaku dalam 60 tahun. Tak pernah berlaku dalam zero growth itu. Saya nak pergi kepada Datuk, ya, Datuk Seroji. Datuk, kalau kita tengok, saya baca yang Singapore punya daripada Straits Times punya laporan ya. Ini stimulus packages kan ya. USA memperuntukkan 2.9 trilion. Ini Singapore. Ini Singapore dollar ni. Sebenarnya 2 trilion. Kemudian Germany memperuntukkan 1.7 trilion. Japan memperuntukkan 757 bilion. UK 632 bilion. Malaysia 89 bilion. Ini Singapore dollar. Tapi saya nak sebutkan ya, ini stimulus packages. Kononnya nak melapik, memang nak melapik kesan-kesan yang berlaku di immediate, dan macam mana kita di impact. Sekarang ni kita dah, Malaysia pun alhamdulillah di antara negara yang membangun seperti Malaysia ni yang memperuntukkan bilangan yang agak besar, relatif dengan dia punya kemampuan negara itu sendiri. Macam mana Datuk dapat melihat tentang stimulus packages ini, bukan saja Malaysia, dunia, bukan saja dunia tapi Malaysia, insya-Allah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Kekanda Datuk Hassan Ali, yang saya hormati Tan Sri Hassan Khalid Ibrahim. Sebenarnya impak pertama sekali dari segi COVID ialah pertama micro and macro. Microeconomics and also macroeconomics. So jadi saya tidak berhasrat untuk membincangkan secara landscape makro, kerana stimulus ni dia banyak kepada makro. So untuk memberikan kestabilan di peringkat makro. Jadi bila makro ni melibatkan SME, melibatkan industri. So jadi kalau nak tengok regional tu memang terlalu besar. Dia punya impact dia terlalu besar, Indonesia, Singapore, name it. So jadi kita bincang dari segi aspek domestik cukup lah. So jadi
aspek domestik itu ialah di peringkat saya, di peringkat Saruji, di peringkat Datuk Hassan Ali, di peringkat Tan Sri Khalid Ibrahim. So what kita nak, apa yang kita punya tindakan yang kita kena buat? How to cushion this? How to cushion this untuk mitigate isu individual household economy. Iaitu sebagai orang persorangan, isi rumah, kalau kita fikir terlalu besar, kita fikir sebagai landscape yang besar, regional, ASEAN dan sebagainya, Asia, so terlalu besar untuk kita fikirkan. So jadi kita narrow down kepada di peringkat individual. So jadi di peringkat individual, kita pun kena bertenang. Pertama, Allah Ta'ala bagi COVID ni untuk kita beringat. So beringat macam mana kita punya nafsu kita, macam mana kita kontrol nafsu kita, macam mana kita menyimpan duit. Dan sekarang ni perkara ini telah diceritakan zaman tok nenek kita dulu tentang beringat kita, beringat itu, beringat ini. Jadi the impact of COVID ialah memberi kita ingatan. Bukan dari segi aspek masyarakat, kita ingatkan diri kita sebagai orang persorangan. Sebagai saya, sebagai ayah, sebagai ketua di pejabat, sebagai pemimpin. Jadi saya kena beringat diri saya dan apa yang saya kena buat. So jadi antara tindakan yang saya kena buat ialah saya kena kawal keuangan saya. Saya kena kawal keuangan saya, kena uruskan saya punya fiskal sendiri, saya kena uruskan perbelanjaan saya. Jadi saya kena kawal akhirnya nafsu saya. Nafsu tu yang paling hendak kita kawal. Sebab itu kalau kita nak bincang dari landscape yang besar, maka kita akan akhirnya sekali apa yang saya kena buat. Akhirnya jawapan macam mana saya buat? What is my checklist yang saya kena buat? Apakah tindakan yang saya buat sebagai orang, sebagai kerani, sebagai pegawai, sebagai pengurus, sebagai pion, sebagai CEO. Jadi di peringkat mikro ni kita fikirkan apa yang saya kena buat. Di peringkat sekarang ni how to manage this? Macam mana how to cushion the impact? Bila seorang dia dah menjadi 10 orang, menjadi 100 orang, dia akan jadi satu negara. Dia akan jadi satu negeri, satu daerah, satu negara. So, jadi sebab itu kita bincangkan dari segi aspek yang besar, lebih baik kita membincang kepada isu yang kecil di peringkat saya. Saya, apa tindakan yang saya kena buat sekarang? Jadi sekarang itu now. So now, besok, minggu depan, bagaimana usaha yang Allah bagi kita COVID ni, bagaimana dalam keadaan yang digital? Alhamdulillah, infrastruktur digital kita sekarang ni advance, bermacam-macam metodologi. Sama ada kita nak pakai Zoom boleh, Google Duo boleh, macam-macam kaedah. Tetapi bayangkan 1918 ketika virus dulu, masa zaman ayah saya lahir dulu, 1918 membunuh berjuta-juta orang, macam mana nak communicate? How to generate business? How to communicate? Maknanya semuanya serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita bertuah di peringkat milenium sekarang ni, kita dah ada infrastruktur di mana kita boleh keluar daripada kepompong manual ekonomi, physical economy. Jadi kita dah banyak e-commerce dan sebagainya. So ketika inilah e-commerce hendaklah berjalan. Kalau kita ada business succession plan, kita kena test e-commerce kita. Inilah saat yang kita kena test kita punya e-commerce. Macam mana dia punya resilient ke tidak, dependable ke tidak. Itulah yang kita bincangkan sekarang ni, banyak kepada e-commerce. Jadi kat situlah saya nampak itu antara potensi besar yang kita boleh belajar di peringkat MCO ini, yang untuk kita how to overcome masalah COVID tadi. Sekian. Okey, terima kasih. Datuk Saroji sudah melanjutkan apa mukadimah yang diberikan kepada Tan Sri. Alhamdulillah, bagus. Sangat baik. Lanjutan itu sangat baik. Dia menekankan we should not be concerned that much about macro, tetapi hendaklah kita concern kepada mikro at our own level, our own individual, our family, within our circle macam itu. Kalau kita nak bentangkan, luaskan global, regional, national, takut-takut yang kita tak nampak jawapan apa-apa. Tapi yang pentingnya diri kita. Itu sebenarnya e-commerce tadi. E-commerce, micro, diri kita, macam mana kita nak manage kewangan kita. Saya nak balik kepada Tan Sri. Tan Sri, saya menarik tadi ada 4 perkara Tan Sri sebut, walaupun dalam jangka masa yang paling singkat Tan Sri ambil tadi. Pertama, menerimanya dengan tenang. Ini satu benda ni. Menerima dengan tenang. Ya, kita boleh sebut menerima dengan tenang. Tapi tenang macam mana? Sekarang dah 1 bulan, 6 hari dah. 1 bulan, 6 hari, kita duduk tak bekerja. Ada orang ada saving, ada orang tak ada saving langsung.
Kepada mereka yang duduk di kawasan bandar, di pinggir bandar, hampir tak ada saving. Saya Tan Sri dihujani oleh teman-teman, termasuk, minta maaf saya nak sebut ni, termasuk pengkuliah-pengkuliah di masjid, di surau dan sebagainya. So itulah di antara mata pencarian mereka, masjid pun tutup, kuliah apa ni, surau pun tutup, madrasah pun tutup. Macam mana nak hidup? Macam mana nak hidup? Itu orang yang ada ijazah, itu orang yang balik daripada Azhar, itu orang yang balik daripada UIA dan sebagainya. Tapi the normal people, the average normal people, they are really suffering. Macam mana nak tenang dalam keadaan suffering ni, Tan Sri? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali, saya sudah, tentulah kita merasa cabaran yang sangat hebat akan kita hadapi. Kita mesti menerima hakikat bahawa cabaran itu. Pada saya boleh simpulkan dari segi ekonomi, dua cabaran yang besar. Satu ialah terdapat pekerjaan yang terhad. Maknanya terdapat keadaan pengangguran yang akan berlaku. Pengangguran yang akan berlaku ini bukan kerana apa? Kerana ekonomi sudah meruncing. Menguncung. Ekonomi sudah menguncung. Jadi oleh kerana itu, jadi kita menerima hakikat. Kedua, kesan yang paling besar juga ialah pendapatan. Sebab kalaulah kita tak ada pekerjaan, kalau kita tak ada berniaga, sudah tentu pendapatan kita tak ada. Dan cabaran inilah yang kita mesti atasi. Cabaran inilah yang mesti kita cari jalan. Bukan di Malaysia saja. Di seluruh dunia. Di Amerika, dulunya dia punya apa yang dipanggil unemployment-nya sudah apa yang dipanggil full employment. Sudah semua orang dapat kerja. Tapi sekarang sudah melebihi 3-4 juta yang minta duit daripada kerajaan kerana tak dapat pekerjaan. Minta welfare. Bertambah. Minta welfare. Dan Malaysia kita mendapati. Jadi saya percaya kita mesti tengok bagaimana kerajaan kita mula menyelesaikan masalah ini. Satu, duit yang diberi hanya 500 ke 1000 apa semua tu tak sempat sebulan sudah habis. Jadi kita mesti mula mencari jalan bagaimana membangunkan ekonomi Malaysia ini semula supaya terdapat dulu kita mesti banyak pekerjaan. Jadi Malaysia juga dalam keadaan dipanggil full employment. Sebabnya oleh kerana saya boleh bagi contoh di Kuala Lumpur dan di Lembah Kelang saja. Oleh kerana cukup pekerjaan, kita juga mendapati lebih 2 juta pekerja asing bekerja di sini. Sama ada kita setuju tak setuju, dia sudah bekerja. Tapi sekarang, bila ekonomi kita mula dalam keadaan tergugat dan meruncing, dan kita kena cari jalan. Apakah rancangan kerajaan yang akan menyediakan pekerjaan untuk rakyat kita supaya ada pendapatan? Pendapatan perlu ini kerana kalau tak ada pendapatan, bagaimana ekonomi akan bertambah? Yang orang-orang ekonomi akan menyatakan kalau tak ada pendapatan, tak ada multiplier. Tak ada multiplier, tak ada economic growth. Yang penting ialah economic growth. Jadi oleh sebab itulah saya percaya kita kena fikirkan. Dan secara orang muda sudah tentu lagi masalah yang besar. Sebab masalah gig economy. Gig economy ini tak ada kerja tetap. Gig economy. Dan kedua, service economy. Service economy pun dalam keadaan yang tergugat. Jadi oleh sebab itulah
mari kita bincangkan sama kita, minta kerajaan mula memikirkan pekerjaan yang paling penting untuk rakyat supaya mereka mendapat pendapatan yang boleh mereka meneruskan hidup mereka dan keluarga mereka dalam negara ini. Bukan perkara yang senang, tetapi ini tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada rakyat. Tanggungjawab kita supaya semua rakyat akan mendapat perhatian dan sokongan daripada kerajaan. Dan kedua, sudah tentulah kerajaan mesti memikirkan hasil. Hasil untuk nak menolong rakyat, kita mesti dapat apa yang dipanggil revenue. Dan salah satu perkara yang kita telah tengok, satu perkara yang belum pernah saya terfikir, bahawa harga minyak boleh jadi negatif. Maknanya bukan harga minyak jadi 20 US dollars satu barrel, tetapi jadi kosong dan nak beli minyak kena bayar. Jadi ini pun kita mesti mula fikirkan, dan ini tanggungjawab kita, dan ini jangan kita lupa tentang perkara ini, bahawa bagaimana kita kerajaan menyediakan diri untuk menentukan semua institusi-institusi melebarkan usaha untuk membangunkan ekonomi Malaysia. Dengan cara itu, dengan secara cepat kita dapat mengatasi masalah bencana COVID-19 ini kepada negara kita. Okey, terima kasih Tan Sri. Maknanya yang Tan Sri tekankan ini ialah tentang kita kena cari jalan secepat mungkin dan membincangkannya secepat mungkin bagaimana kita dapat selamatkan keadaan. Keadaannya ialah kita tengok pengangguran menjadi-jadi di Amerika Syarikat saja sekarang ni, hingga hari ini 6.6 million manusia nak dapatkan yang dikatakan unemployment benefits, tuan-tuan. Di New York 1,000 orang diambil bekerja untuk menjawab panggilan telefon dan melayan orang-orang yang tidak bekerja ni untuk mendapatkan apa yang patut didapatkan daripada employment benefit. Maknanya, tuan-tuan, para penonton dan majlis sekalian, persoalan pengangguran ini kita pun dah mula, Malaysia pun dah rasakan. Teman-teman yang dibentikan kerja, teman-teman yang tidak dibentikan tapi mereka dibenarkan tidak bekerja tanpa gaji. Tanpa gaji. 2 bulan tanpa gaji, 3 bulan tanpa gaji. Tuan-tuan, ini adalah masalah-masalah besar yang anda hadapi. Tan Sri Khalid tadi menyebutkan perlu kita memikirkan bersama-sama, yang atas, yang bawah kita perlu fikirkan, tuan-tuan kena fikirkan, saya kena fikirkan. Apa dia yang kena fikirkan? Katakan tuan-tuan dan puan, ialah tak cukup. Apa yang dia bagi, Tan Sri Khalid kata, dalam sebulan 2 bulan, tak sampai sebulan 2 bulan pun RM500 itu tidak dapat dibawa ke mana. Kemudian tu dikatakan cari jalan bangunkan ekonomi, cari jalan. Macam mana cara nak bangunkan ekonomi? Tadi disebut tentang microeconomics, insya-Allah kita akan tinjau daripada sudut situ. Dari segi peribadinya, dari segi keluarganya, macam mana kita nak bangunkan ekonomi. Dalam keadaan sekarang ni, yang satu lagi Tan Sri dengan Datuk COVID-19 ni datang kepada kita tak semena-mena, tak semena-mena. No one was prepared. We did not prepare ourselves. Tiba-tiba datang aja. Kita tengok yang kita punya PKP ni datang terus saja datang. Tak tahu apa, tiba-tiba datang saja. Tak boleh berjalan. Ada pula lagi level 1, level 2, level 3. Masya-Allah tuan-tuan dan puan. Dalam keadaan kita ni tak tercengang-cengang, tak tahu tercengang-cengang. Tengok kerja tak dapat, tengok office tak boleh, tengok pendapatan tak dapat no generation of income dan sebagainya. Dalam suasana itulah saya nak tanya dengan Datuk Saroji. Itu macam mana kita di peringkat mikroekonomik tadi yang kita sebutkan. Macam mana kita nak menyediakan diri kita. Macam mana kita nak memusingkan diri kita. Nak cari satu jalan, saya dengan 5 orang anak boleh hidup. Saya dengan anak, cucu saya boleh hidup. Saya dengan anak-anak yang datang rumah saya, katakanlah begitu semua anak-anak berhimpun ke rumah. Semuanya ditakdirkan tidak dapat bekerja, tak sambung pekerjaan. Macam mana kita nak fikirkan persoalan itu? Anak dah dia dalam Sila. Dia dalam menguruskan diri kita. Pertama, dalam Islam pun dia ada hadul kifayah.
hak cukup hidup. Jadi sebab itu kita cukup hidup ni setakat mana? Jadi adakah kita nak hidup secara luxury, hidup bermewah. Jadi kita kena sesuaikan kehidupan kita dengan keadaan yang tadi. Sebab itu kalau kita dah hidup sederhana, apa pun keadaan, kita tak ada impak banyak. Sebab itu akhir sekali ialah cara kita menyusun perbelanjaan. How do we track our expenses, budgeting kita, macam mana kita berbelanja, macam mana kita beli barang perlu, barang ni tak perlu beli, barang ni mesti beli, barang ni kemudian kan. So jadi sebab itu kawalan nafsu tadi yang penting. Sebab itu kita, kalau kita hidup sebagai minimalis, dalam istilah moden sekarang ni dipanggil minimalis. Minimalis ni dia simple je. Jadi maknanya ada kereta, ada rumah yang biasa, tidak keterlaluan, tidak dalam bentuk yang luxury di mana kita akan mencipta banyak kredit. Kita ada kredit card yang sampai overspend pun. Kadang-kadang kita berbelanja dengan kredit card ni, kadang-kadang benda yang tak perlu pun kita beli. So jadi kita mencipta creating credit, unnecessary credit. Jadi bila credit exposure kita tinggi, bererti kita punya net worth, nilai sebenar kita akan jatuh. Sebab itu di mana keadaan pun kita kena bijak menguruskan kita punya own spending pattern, the way we simpan duit, macam mana kita punya lifestyle. Jadi sebab itu berbalik kepada agama tadi. Kita balik kepada agama yang akan menurunkan nafsu kita. Jadi kalau kita tak boleh mengawal nafsu kita, jadi kita gagallah menguruskan keuangan kita. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia maha kuasa, dia bagi agama ke kita. Bila ada agama tu kita kawal nafsu kita. Jadi sebab itu dalam buying pattern kita ada rational buying, ada emotional buying. Banyakkannya orang yang gagal menguruskan kewangan dia selalunya emotional buying. Dia akan membeli secara emosi. Dia tidak membeli secara rasional. Why? Mengapa saya kena beli benda ni? Dia tak belajar cara membeli. Contoh, dia tak belajar cara membeli barang perlu, barang yang tak perlu. Sebab itu bila kita terlibat dengan pembelian, kita sebagai normal consumer. Jadi kita kena pilih barang yang dalam keadaan sekarang ni apa yang kena beli. Apa yang tak perlu beli itu boleh tangguhkan. Jadi sebab itu saya hidup dalam keadaan begini, dalam keadaan yang minimalis. Jadi benda ni dia tidaklah begitu impact kepada saya, di mana saya dah mengamalkan amalan itu sejak dulu lagi. Jadi sebab itu saya hidup sangat sederhana, berbalik kepada khairul umuri awsatiha, maknanya hidup biar sederhana. Sebaik-baik pekerjaan sederhana, berbelanja sederhana, hidup sederhana, dan juga kita galakkan menyimpan. Jadi kita sebab itu kita ada kaedah menyimpan, ada masa senang kita simpan duit. Masa depan kita tak tahu, inilah saat menggunakan reserve. Sebab itu kalau di bank-bank komersial, tempoh moratorium ni dia gunakan reserve dia lah. Begitu juga reserve itu di peringkat skala besar, di peringkat perbankan. Tetapi kita di peringkat individu ni kita kena ada model yang sama. Reserve. Jadi kena ada simpanan lebihan untuk kita, maknanya yang uncertainties. Mana uncertainties ni mana keadaan yang kita tak pasti. Di mana sebab itu kita ni kalau berbanding dengan keluarga Yahudi, saya ada kawan-kawan saya di Harvard sana yang pensyarah profesor Yahudi, dia memang tinggi reserve dia. Sebab itu bila orang tinggi reserve, dia tidak akan tergugat dengan apa pun keadaan. Jadi kegagalan kita ialah menguruskan reserve kita. Sebab itu kita kadang-kadang tak apalah, tak ada benda, belanja je, ikut dan je, ikut awak lah nak beli benda, kata orang Pahang. Jadi maknanya akhirnya kita tak ada reserve dan berlaku apa-apa jadi pada kita, memang susah. Kat mana kita nak minta? Ini antara perkara-perkara penting, disiplin diri yang mustahak. Sebab itu ada khair, ada kebaikan adanya COVID ini supaya kita kembali kepada falsafah hidup sebenar, iaitu kesederhanaan, dalam istilah sekarang ni minimalis. Jadi sebenarnya kita kena monitor kita punya perbelanjaan, budgeting kita, macam mana kita berbelanja secara bulan. Ada tak perbelanjaan yang tak perlu, yang kita tak perlu buat? Ada, mesti ada. Jadi kita kena trim down perbelanjaan yang tak perlu. Dan saat ini kita kena, kalau kita subscribe apa-apa saja yang tak perlu, masa inilah kita kena potong benda ni yang tak perlu. Contoh, saya tak perlu kabel TV, saya hanya perlu TV biasa je yang free. Masa ni lah pakai. Masa ni lah kita pakai kemudahan itu. Kita kena pilih mana yang kena ada, yang mana yang nice to have and must have. Nice to have, dia tak perlu. Tetapi must have, kita kena ada. Jadi sebab itu kita kena pilih apa yang kita kena ada dan tak perlu ada.
Itulah saja tambahan dia Kekanda aku. Okey. Ialah itu suasana saya fikir yang Datuk sebutkan itu. Kalau suasana itu tersedia, maknanya kita boleh plan, memang dah ada kita punya consumption berapa kerja pendapatan, berapa saving dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan biasa pun di Malaysia ni, terutamanya pekerja-pekerja yang diam di bandar, pekerja-pekerja yang diam di pinggir bandar. Sebab itulah pekerja-pekerja kita ni, Datuk, siang bekerja, malam pun bekerja. Kebanyakan. Saya tengok saya punya staff, siang bekerja dan malam pun bekerja. Okey, kenapa dia buat lagu begitu? Pasal tak cukup dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita nak cerita orang tak cukup ni, walaupun dikatakanlah minimalist, orang yang minimal, belajar minimal, tapi tak ada benda yang nak mencukupkan dia tu. Jadi saya rasa dia pergi kepada macam Tan Sri sebut tadi. Tan Sri sebut tadi pada saya, ini peluang. Lebih besar sikit keperluan. Maknanya pekerjaan. Tetapi satu benda, kalau saya Perdana Menteri, kalau saya Menteri Keuangan, memanglah saya nak buatkan pekerjaan. Tetapi hambatan strukturalnya banyak. Hambatan struktural as it is. Kebanyakan negara, suppliers kita, supply chain sudah tertutup. Supply chain sudah tidak dapat berjalan dengan lancar. Ambil negeri China. Sekarang Saudi, kebanyakan consumer goods, kebanyakan datang daripada negeri China. Sekarang China dah tak boleh berniaga lagi tuan-tuan. Atas beberapa sebab tak boleh lagi sekarang ni. Dalam keadaan ni. Apa jadi kepada Saudi? Apa jadi kepada negeri yang lain? Sebab itu saya nak bagi kepada Tan Sri. Tan Sri, kalau Tan Sri dapat huraikan sikit tentang macam mana kita nak cegah pengangguran, nak masukkan idea, tambahkan pekerjaan dalam keadaan structural constraint berada di hadapan kita sekarang ini. Perkara ini bukan satu perkara yang senang. Itu kita mesti menerima hakikat. Tetapi jawapan dari kajian ekonomi, salah satu jawapan yang paling penting ialah kita menerima hakikat kalau guna tenaga di negara kita ini digerakkan supaya menghasilkan produktiviti. Produktiviti yang mana dia boleh menambah upah nilai tambahan pada barangan-barangan kita, sudah tentulah kita akan dapat bertumbuh. Jadi oleh sebab itu, konsep saya mula nak menengok bagaimana kerajaan menggalakkan apa yang dipanggil mengurangkan pengangguran, menggalakkan pekerjaan, tetapi mesti ada hubung kaitnya dengan produktiviti. Sebab dengan adanya produktiviti, kita dapat mengukur bayaran ataupun gaji dan pendapatan yang sesuai. Saya faham, walaupun kita mencuba supaya jimat cermat bagaimanapun, mesti ada base pendapatan. Pada saya, negara kita perlu semua orang dapat pekerjaan supaya pendapatan itu akan berlaku, supaya pembelanjaan itu akan berlaku, dan saya sebagai orang yang belajar dari segi ekonomi, supaya multiplier itu akan berlaku. Apabila multiplier itu akan berlaku, terdapat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi akan menyelesaikan masalah kita. Jadi, walaupun begitu, saya masih belum dapat melihat bagaimana kita hubung penyediaan kita. Penyediaan kita sekarang hanyalah memberi Panadol bila nak pening. Tapi ini bukan pening. Ini akan pengsan. Jadi ini kita kena fikirkan. Jadi saya kemukakan perkara ini walaupun dalam malam hari yang kita sepatutnya bincang perkara yang ringan-ringan. Tapi ini saya tidak menerimanya sebab kita bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab kepada rakyat dan keluarga kita. Bagaimana kita menyediakan diri kita untuk menggalakkan keadaan ekonomi yang akan menyelesaikan masalah bencana COVID-19 ini. Okey. Macam ni, saya ingat
di peringkat ini, kalau kita sebutkan sebentar tentang bercerita tentang macroeconomic ini, kita nak pergi tentang macam mana pembedaan. Halo. Dengar. Ya. Dengar ke? Lain tak cantik ya? Tak apa. Kita jalan aja. Memang kadang-kadang kita punya internet, kadang-kadang wifi. Lain tak cantik. Yalah, betul. Lain saya tak cantik. Halo. Tak apa, teruskan. Teruskan je. Okey, apa yang saya nak sebutkan ialah kita dah berhentikan perbincangan kita buat sementara tentang pengangguran, tentang pekerjaan dan sebagainya. Saya nak tengok tadi perkataan tentang kita bertenang. Tenang ini perkataan agama. Memanglah tenang. Tenang ini tuan-tuan perkataannya masya-Allah dalam agama disebut dengan jelas. Tenang, ingat Allah tenang. Tenang, kita ikut cara Rasul, kita tenang. Tenang, kalau kita rancangkan macam yang disebut oleh Datuk Taruji tadi, macam mana kita rancangkan. Financial planning kita betul, atau dan kehidupan kita, keluarga kita betul, kita akan menikmati apa yang namanya ketenangan itu. Sebab itu insya-Allah ya, kalau kita semalam tuan-tuan ya, saya berforum dengan teman daripada Ustaz Nasaruddin Hassan Tantawi. Dia menjelaskan tentang COVID-19 ni, dia kata kena tengok daripada beberapa aspek. Tapi aspek yang cantik yang saya tengok dibuatnya ialah ambil perkataan Tan Sri tadi tentang ketenangan. Maknanya dengan keimanan kita dapat ketenangan. Dengan Islam kita dapat ketenangan. Dengan ketakwaan kita dapat ketenangan. Keseluruhan masyarakat kita ni bila kita dilanda oleh COVID-19 ni, macam-macam reaction. Hilang ya. Macam-macam reaction. Macam-macam reaction. Ada yang reactionnya agresif, ada yang reactionnya yang pasif, ada yang ada punya reactionnya pesimistik, berbagai-bagai reactionnya. Tapi dalam suasana ini, oleh kerana sahabat kita ni tak ada lagi dalam apa, Tan Sri sambung ya. Macam mana dengan ketenangan? Tan Sri hurai tadi. Saya nak dengar Tan Sri hurai macam mana ketenangan ini boleh dapat ditonjolkan dalam keadaan kita menghadapi musibah yang seperti ini. Musibah dalam ketenangan, ketenangan dalam musibah. Macam mana kita nak hadapi, Tan Sri? Sila Tan Sri. Kita mesti menerima hakikat bahawa ini cabaran. Oleh kerana itu, persediaan kita mesti lebih tertib. Apabila kita mula bersedia, kita lebih tenang. Tetapi kalau kita menerima hakikat, semua dalam masalah ini tak dapat diselesaikan, sudah tentulah kita akan merasa keadaan yang terdesak. Saya percaya. Itu sebab saya bangkitkan perkara ini. Negara Malaysia alhamdulillah mempunyai sumber-sumber yang sangat cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita bertenang kerana kita tahu kita ada sumber yang sangat cukup. Tapi kita bertenang, tidak juga bertenang, kita mesti melihat bagaimana pengurusan untuk membuat ini cukup untuk semua rakyat kita itu sangat penting. Bukan saja kita ada duit, ada emas, ada tanah, ada semua benda. Tetapi bagaimana kita merancangkan ini. Dan perbincangan untuk merancangkan ini sangat-sangat penting. Saya telah mencadangkan dalam satu Facebook saya apa yang dipanggil konsep social safety net. Social safety net ini ialah menentukan tidak ada satu rakyat Malaysia ketinggalan. Jadi konsep ini saya sangat sukalah orang muda yang berbincang dengan kita ini mesti memahami masyarakat madani. Masyarakat madani kalau kita dapat selesaikan, maknanya ketenangan itu akan sampai. Sebab semua orang ada tanggungjawab. Ada duit lebih, kita kena zakat. Kita kena beri kepada. Jadi jawapannya itu sudah mula ada. Tapi kita mesti ingatkan kita ada rancangan kita. Kalau kita tak merancang, ini akan jadi kelang kabut. Dalam keadaan yang kelang kabut inilah yang menyebabkan keadaan ini. Jadi oleh sebab itu, saya nak mengingatkan bahawa dalam keadaan dunia yang begitu tergusar oleh
COVID-19 ini, saya menyatakan bahawa kita mesti merangka satu ekonomi Malaysia yang baru, yang berasaskan kepada masyarakat madani, yang mana social safety net itu dapat disediakan supaya semua dapat pekerjaan, tetapi mereka sama-sama merasai cara hidup yang memberi dan menerima. Jadi itu yang saya fikir, walaupun perkara ini banyak teknikalnya yang kita kena buat. Susah. Tapi saya rasa kita mula mesti menerima hakikat ini. Kita mesti meminta pemimpin-pemimpin kita, walaupun kita ada reserve, kita ada harta, tetapi bagaimana kita melepaskan harta-harta ini dan digunakan untuk pelaburan, produktiviti dan seterusnya. Jadi saya harap ini akan mula menjadi perbincangan antara kita. Terima kasih Pak Sri. Masya Allah, ini kita dengar masyarakat madani ni Tan Sri. Saya dah dengar dekat 20 tahun yang lalu. Dan sebenarnya perkara ini telah pun ditonjolkan, dah ada paper yang dikemukakan, dah ada perbincangan serius yang dibuat, tetapi oleh kerana mungkin halangan-halangan dan sebagainya, oleh kerana mungkin tidak bersedia lagi pemikirannya kepada mereka yang nak mengendalikan, maka masyarakat madani tinggal masyarakat begitu sajalah. Tapi apa yang saya nak sebutkan, kita faham masyarakat madani ni negara kepada Tan Sri dulu, ingat Tan Sri selalu sebut ni dalam bajet Tan Sri peringkat negeri, Tan Sri sebut kita nak menuju kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang aman, sentosa, Allah sangat mendapat kampunan. Orang Allah, orang atas diampun, orang tengah diampun, orang bawah diampun, seluruhnya diampun Allah Subhanahu Wa Taala dengan masyarakat madani. Jadi madani ni dengan dia punya kata orang justice system dia tak ada apa ni mementingkan seseorang, tidak meninggalkan seseorang, semuanya atas nama sayang Allah, sayang Rasul. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Allah la yahdi qaumal fasiqin. Benda-benda ni tuan-tuan, para penonton dan hadirin sekalian, saya seronok sebenarnya. Tan Sri timbulkan ni Tan Sri kata Tan Sri dah buat kerja benda ni. Saya ingat mari kita sama-sama tuan-tuan. Inilah masanya kaum intelek. Inilah masanya planner. Inilah masanya orang-orang yang berfikiran. Inilah masanya strategis untuk ambil cabaran daripada Tan Sri tadi. Mari kita laksanakan. InsyaAllah kita laksanakan peringkat awal ni. Boleh paralel, kita pergi paralel. Tapi yang ini mesti ada, mesti dikekalkan. Barulah timbul perkataan Allah sayang kita, kita sayang Allah. Allah redha kita, kita redha Allah. Tadi Datuk Saroji Datuk Saroji dah mula nak bawa kita sebenarnya kepada perbincangan yang macam ini kan ya. Saya dah nampak tu dia punya lenggok jalan tu, saya dah nampak dah. Tapi apa yang saya nak sebut apa ni kan? Contoh kita ambil satu perkataan ni namanya qanaah. Qanaah ni kita rasa cukup. Banyak pun kita berpada-pada, sikit kita rasa cukup. Kalau persapa ini kita letakkan dalam kehidupan kita makroekonomik kita ni, macam mana agaknya? Macam mana rasa prosperity kita menggunakan prinsip qanaah itu? Sila. Kekanda Tan Sri, sebenarnya nak dapat sifat qanaah ni dia bukan sehari lah. Dia ada juga proses kesedaran, ilmu, usaha. Jadi sifat qanaah tu yang saya sebutkan tadi ada berkait juga dengan minimalis. Mana rasa cukup. Rasa cukup maknanya kalau ayah saya kata nafsu ni ibarat laut tak bertepi. Masya-Allah. Maknanya jadi laut tu dia terlalu luas, itulah nafsu kita. So jadi kalau dihamparkan laut itu memang tak habis kerja kita. Sebab itu kita berbalik kepada diri kita. Dalam apa pun keadaan COVID-19 ni dia mendesakkan kita kepada usaha. Usaha kalau sekarang ni kita kerja, usaha kita menghasilkan 2 outcome ataupun productivity. Sekali kita kena gandakan lagi usaha dengan 10 kali ganda. Sebab itu setiap usaha tu dia ada strike yang akan menjadi. Jadi sebab itu kalau sekarang ni zaman susah ni kita kena gandakan usaha kita, bermakna effort kita.
kreativiti kita. Kita kena betul-betul usaha. Saya sekali susah. So jadi macam mana nak mengatasi susah itu? Bermakna kita akan gunakan kreativiti kita, kita fikir macam mana kita nak keluar daripada kepompong kesusahan. Yang tu yang kita kena fikir sebagai individu, macam mana saya nak keluar daripada sini. Dengan masalah sekarang ni saya tak ada duit, nak keluar tak boleh, nak kerja tak boleh, nak jual, nak pergi berjaja tak boleh, semua tak boleh because your hand tied. Tetapi macam mana? Jiran saya boleh je buat COD, dia meniaga asam pedas, dia boleh buat COD. COD dia lebih daripada jual kedai dia. So makna itu usaha dan kreativiti. Jangan kita harapkan penyelesaian daripada orang lain. Sebab subjek itu subjek kita. Saya tahu kepakaran saya, Kadir Hassan Ali tahu kepakaran Datuk Seri Hassan Ali, Tan Sri pun nak tahu kepakaran masing-masing. Dia punya perjalanan setiap kepakaran ni berbeza-beza. Dia punya roadmap berbeza-beza. Tetapi kita secara personal kita tahu taktikal dia. Secara personal macam mana kita taktik dia, macam mana nak gerakkan benda tu. So, jadi sebab itu pada saya berbalik kepada mikro. Jadi kita sebagai penggerak, kita tahu makna impact kita satu saruji boleh memberi kesan 20 orang, boleh memberi kesan 100 orang. Yang sepatutnya impactful, makna kesan tadi. So jadi pembayaran, penggajian itu di bawah usaha saruji dan juga kaki tangan yang sama, dia kena berfikir seperti itu. Dia jangan cerita bab bonus, jangan cerita bab increment, jangan cerita bab benefit. Now kita nak survive. Sebab itu dengan stimulus package yang kerajaan beri itu, untuk SME, untuk industri bergerak kurang-kurangnya sebagai cushion. Tetapi sebagai usahawan, kita kena tactically kita kena tahu macam mana nak move forward. Kita tak boleh nak harapkan kerajaan menentukan hala tuju syarikat kita, institusi kita, tidak boleh. Sebagai individu pun sama. Walaupun kita tak boleh nak bergerak, bekerja, tetapi kita kena ada jalan macam mana nak gain income. Macam mana income tu dapat tercipta. Sebab itu usaha dan juga kreativiti. Itu saya nampak lah. Sebab itu dari segi pelaksanaan, Tan Sri ada nyatakan tadi, ada strategi. Strategi tu banyak kepada yang short term dulu. Dia kalau kita tengok kepada short term, yang short term ni mustahak sebab dia akan pergi kepada medium term and longer term. Jadi yang short term tu, macam mana kita nak selesai secara short term? Macam mana sekarang ni saya nak kontrol OPEX pejabat saya? Macam mana saya nak kontrol perbelanjaan pejabat saya dan sebagainya? Macam mana saya nak kontrol cost, hidden cost saya? Yang ni yang paling mustahak. Hidden cost tu dia tak nampak tetapi is a cost. So jadi running cost tu kita kena tahu macam mana nak mitigate, macam nak trim down cost. Sebab itu dalam peringkat individu juga, saya dah beritahu tadi tentang subscription yang tak perlu. Itu adalah cost yang hidden kita, yang makan kita punya income, yang makan kita punya reserve, yang eating our reserve. Sebab itu cost tu kena control. Di peringkat saya, how do I manage my wallet? Ini wallet saya. Macam mana saya nak manage? Sekarang ni saya hidup RM300 cukup sehari. Boleh tak saya hidup RM100 sehari? Boleh tak saya hidup RM50 sehari? So jadi kehidupan saya berdasarkan RM50, RM100 adalah saya. Saya yang menentukan perbelanjaan saya. Jadi ada ketikanya perbelanjaan saya menurun. Macam mana saya nak kontrol? Sebab itu di peringkat membuat keputusan dalam pengurusan kewangan, kita membuat keputusan yang tepat dan jangka panjang. Sebab itu kita tak boleh membuat keputusan jangka pendek. Jangka panjang tu mustahak supaya memberi kesan kepada dalam apa pun keadaan kita akan tergugat tetapi tidaklah severe. Okey. Sila Tan Sri nak tambah sikit lagi. Saya pendapat Datuk muda kita ni, jadi saya kena betul segala. Tidak lebih daripada 10% daripada masyarakat. Yang 90% tu lagi perlu. Lagi besar. Besar. Jadi kita mesti menerima. Kalau ini berlaku, peringkat keusahawan dalam negara kita tidak sangat terhad. Jadi oleh sebab itu kita tak payah bincang perkara itu. Kita menerima akan itu. Bahawa kita mesti sekarang menyediakan environment conducive to economic growth. Kita mesti mendiakan. Maknanya peranan individu, peranan pengusaha
peranan kerajaan, peranan apa semua mesti kita gabungkan. Tapi kita mesti bersetuju bahawa sebabnya kita mesti bekerjasama oleh kerana kita menolong satu sama lain, kita create masyarakat madani, masyarakat social safety net. Jadi tak payah kita bincang, oh dia ni dapat ini, dia dapat ini, dia dapat itu, dia dapat ini, tapi terus saja kerja. Sebab kita akan dijaga. Itu yang paling penting. Kalau itu boleh kita terima, mula kita merancang. Maknanya sekolah kita boleh besarkan, cikgu kita boleh ramaikan, apa semua kita boleh buka, ladang kita boleh buka, semua kita kena buka. Jadi kita tidak boleh berkira-kira terlalu untung ini mesti terlalu besar, tapi kita buat sebab hasilnya, produktivitinya akan menolong kita dan masyarakat. Jadi oleh sebab itulah kita sekarang tidak boleh berpeluk tubuh, tengok saja, tak boleh. Jadi kita mengharapkan negara China nak tolong kita, tak ada. Negara Amerika nak tolong kita, tak ada. Negara Eropah nak tolong kita, tak ada. Jadi bagaimana kita nak menolong diri kita sendiri? Untuk menolong itu, kita buat satu konsep baru bahawa rakyat Malaysia berdikari untuk menyediakan satu masyarakat sosial yang berasaskan. Dato' Hassan, kita telah buat beberapa projek. Qardul Hasan, maknanya pinjaman kebajikan. Jadi Qardul Hasan kita buat. Apa semua kita boleh buat. Jadi bukanlah malam ni saya nak terangkan terlalu besar perkara itu. Tetapi apa yang saya nak tunjukkan, cara kita merancang micro, macro, short term, long term mesti ada asas. Asasnya ialah negara Malaysia, perubahan dari segi pengurusannya, iaitu harta rakyat, harta negara, harta Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mesti agihkan dengan penuh adil dan saksama. Jadi oleh sebab itu dalam keadaan kesukaran inilah kita mendapat ilham bahawa cara ini akan menolong memajukan negara kita. Okey. Datuk Seroji, kalau Datuk Raji nak respon sikit dalam masa 3-4 minit. Sebab saya nak pergi kepada Tan Sri ni. Ada satu benda yang saya nak minta Tan Sri terangkan kepada kita semua. Sebelum tu saya tak bagi tahu apa dia. Tapi kalau misalnya ada Datuk nak respon sikit ke macam mana, lepas tu saya nak pergi kepada Tan Sri. Itulah maknanya permasalahan COVID ni adalah kita kembali kepada punca dia. Puncanya adalah kita pada saruji. Jadi sebab itu kalau kita macam Tan Sri tadi dalam bentuk makro, jadi madani itu makro, tetapi dari segi generasi baru ni dia banyak kepada aku. Jadi aku, apa yang aku dapat, apa yang aku dapat advantage. Jadi kita ke arah kita masyarakat dah kapitalis lah sebenarnya. Kebanyakan generasi baru macam saya, kita orang jumping job ni macam biasa, macam di US juga. So jadi kita ke arah itu. So jadi cuma kita kena dari segi generasi yang macam Tan Sri, macam Datuk Sri Hassan Ali tadi, ada tetapi dah tak banyak. Jadi maknanya kita adalah golongan baru ni adalah golongan yang risk taker. Bila risk taker, jadi banyak berlaku di mana bila kita terjun tu silap. Silap dan salah. So ini antara perkara-perkara yang penting yang mana trend ini berlaku, Tan Sri. Trend ini berlaku di luar sana di kalangan sahabat-sahabat saya yang lompat sana lompat sini, akhirnya dalam keadaan sekarang ni memang berat sangat. Sebab itu bila generasi ini generasi Y, kita macam kita ni separuh X and Y. Saya menghadapi dua zaman. Zaman yang tidak ada langsung, zaman hidup tradisi di Jerantut dan juga zaman duduk di Kuala Lumpur dalam penuh IT. Saya mengalami dua zaman. Begitu kat Tan Sri. Tetapi anak saya dah generasi Y. Generasi Y ni dia lebih decisive. Dia lebih decisive dengan independent. Tetapi di peringkat makro, dia tak nak fikir sebenarnya. Dia tak nak fikir apa negara boleh bagi dalam konteks yang landscape yang lebih besar. Sebab itu kita kena mengajak kepada Gen Y ni
dia sekarang ni Gen Y ni yang memberi sumber hasil kepada negara. Yang bekerja sekarang ni budak-budak Gen Y lah. Yang tak dengar cakap, yang one way, tak, yang kita nak tolerate pun payah. So ini semua Gen Y. Gen X kita lebih complacent dengan keadaan kita. Bila kita balik dalam psikologi analisis, kita tengok Gen Y dengan Gen X, dia ada pattern dia sendiri. Tetapi Gen X dah tinggal 40% di Malaysia, 60% Gen Y. Tetapi inilah yang akan menguruskan negara kita. Bila dalam keadaan Gen Y, akan berlaku banyak kelemahan dari segi pengurusan. Sebab itu, bila kita dalam keadaan Gen X, kita akan buat keputusan secara matang dan juga wise. Tetapi Gen Y, dia tak peduli. Dia nak sekarang. Dia nak sekarang juga. Immediately now. Itu yang masalah. Kita ni ada pertelagahan antara generasi. Macam Tan Sri punya cucu, dah Gen Y. Tan Sri Gen X. Saya sebahagian X dengan Y. Datuk Sri Hassan Ali, Gen X. Tetapi bila cucu Tan Sri, Datuk Sri adalah Gen Y. Dia main game on all internet. So all e-commerce. Kita nak jumpa orang pun tak nak. Maknanya nak buat market business, jumpa orang pun tak nak. All dalam e-commerce. Sebab itu kita kena fikir di luar kotak. Di luar kotak memang secara landscape yang Tan Sri sebutkan tadi, saya amat bersetuju. Tetapi dalam konteks generasi Y, memang dia tak nak fikir pun hal ni. Okey. Tan Sri. Kita ada dalam 7 minit begitu. Kejap je. Memang seronok kita bincang ni, masya-Allah. Tapi saya rasa ini ada duality, a dichotomy. Seorang ni mikro, seorang ni makro. Jadi tak apa. Tan Sri, saya tak puas hati nak menghabiskan pertemuan kita ni. Sebelum saya nak dengar daripada Tan Sri, saya dah dengar. Tapi saya rasa elok masyarakat kita dengar pada malam ni. Malam nak menunggu datangnya satu hari lagi, satu Ramadan. Kita nak dengar. Apa dia? Ini berlaku 39 tahun yang lalu, Tan Sri. 39 tahun yang lalu kepada Tan Sri ni. 7 September 1954. 7 September 1981, sorry. 7 September 1981. Bayar tuan-tuan. Saya form 1. Tan Sri dengan beberapa orang dapat meletakkan satu syarikat gergasi dalam dunia ni. Daripada dimiliki oleh orang British kat sana, dibawa balik ke Malaysia dengan share dapat 51%. It's all settled within 10 minutes. Itu namanya The Guthrie Dawn Raid. The Guthrie Dawn Raid. Saya nak Tan Sri. Tuan-tuan ceritakan yang dengar ni ramai Tan Sri. Ramai yang dengar ni. Please Tan Sri. Because this is your legacy. This is your legacy. Tolong ceritakan Tan Sri sikit. Saya bersyukur kerana mendapat pengalaman tersebut. Pengalaman itu saya mesti ingatkan. Kalau saya fikirkan untuk kehendak saya sendiri, Dawn Raid itu tak jadi. Tetapi saya fikirkan bahawa kita mesti mengambil alih supaya negara kita mendapat aset harta-harta yang dapat kita bangunkan pada masa depan. Jadi konsep inilah saya rasa masih ada lagi dalam pemikiran kita dan pemikiran rakan-rakan kita. Sama ada generasi X, Y atau Z. Semuanya mesti fikir. Tapi apa yang saya nak ingatkan pada malam ini, kita mesti go back to basic. Basic. Pembangunan negara kita ini tidak akan berlaku bila rakyat tidak menerima pembangunan tersebut. Ataupun rakyat merasa mereka tak tentu akan dapat kebaikan daripada pembangunan tersebut. Jadi saya haraplah perkara ini dan saya tidak terfikir bahawa pemikiran kita sekarang berbeza daripada pemikiran saya pada tahun 1981 yang mana saya lancarkan amanah saham nasional. Saya jual saham, saya buat apa yang betul. Sekarang kita sudah ada harta melebihi 500 bilion. Bagaimana kita boleh gunakan harta ini secara beramai-ramai untuk bangunkan dan bagaimana harta-harta ini dapat membangunkan semua rakyat kita. Jadi kita tidak boleh apa yang dipanggil bahir.
kita mesti bekerja. Itu sebabnya saya seronok. Datuk Hassan Ali pernah, saya bila cakap pasal masyarakat madani, belum habis lagi dia dah setuju. Jadi, tapi saya takut pelaksanaan ini mesti dibuat dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan cara yang betul. Jadi, dan akhir kata, yang penting ialah kita mesti bersyukur. COVID-19 ini membuka pintu kita untuk menjalankan satu tanggungjawab amanah. Amanah kepada kita semua. Adalah satu fardu kifayah pada kita semua untuk membangunkan rakyat kita dengan cara yang terbaik. Jadi jangan takutlah. Jangan takut, sekarang tiba masanya. Walaupun ada anak muda yang tak suka, kita bawa mereka. Dan kita suka bagi dia usaha yang boleh menolong kita semua. Okey. Okey Tan Sri, tuan-tuan dan puan ya, kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya hujung yang Tan Sri tadi, hujung sekali itu sebenarnya sudah menyimpulkan apa yang kita bincangkan. Tapi tuan-tuan dan puan, kita bincangkan malam ni very interesting sebab kita ada bipolar tuan-tuan dan puan ya. Satu microeconomics, satu lagi macroeconomics. Dan di hujungnya tuan-tuan, bila Tan Sri mencadangkan social safety net ni dengan masyarakat madani ni, sebenarnya tuan-tuan macam saya ni dah teringat balik 20 tahun yang lalu. Bila bersama dengan Tan Sri, tuan-tuan, 4 tahun saya bersama dengan Tan Sri. Alhamdulillah, selalu disebutkan. Dan saya sangat-sangat seronok bila Tan Sri menyebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah dalam kepala saya, inilah kepala Tan Sri, dan harap tuan-tuan seluruh rakyat Malaysia. Yang ini tuan-tuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, orang non-Muslim boleh terima, orang India boleh terima, orang Cina boleh terima. Sikit pun tidak mengasingkan mereka, sikit pun tidak isolatkan mereka, sikit pun tidak mengenepikan kita. Masyarakat madani would welcome everybody as citizen of this country. So jadi saya rasa tuan-tuan dan puan, perbincangan seronok. Saya harap Tan Sri ya, dalam bulan Ramadan nanti Tan Sri, bila-bila masanya kita jumpa lagi dengan datuk muda kita ni. Datuk muda. InsyaAllah. Dia financial planner. Dia financial planner. Jadi approach dia financial planning. Tak apa. Itu bagus sebab kita boleh melihat daripada beberapa segi. Ya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Khalid Ibrahim, bos saya satu masa dulu. Alhamdulillah mempunyai tuan-tuan yang mempunyai kehidupan profesional dalam dunia korporat, dalam pentadbiran negeri, menjadi MB dan sebagainya. Masih lagi tuan-tuan tengok, masih lagi suaranya masih suara Khalid Ibrahim, masih dia punya hentak Khalid Ibrahim, masih lagi dia punya the vigor and enthusiasmnya masih lagi Khalid Ibrahim. Masya-Allah, dengan orang muda ni tuan-tuan, orang muda, microeconomics ni. Financial planner kita kat ni tuan-tuan, insya-Allah. Saya nak jumpa lagi dengan diorang, nanti saya jemput. Tan Sri dengan Datuk, saya akan hubungi, saya nak jemput lagi. Sekejap aja lepas tarawih, tak payah keluar daripada rumah. Tak payah keluar daripada rumah Tan Sri. Lepas tarawih, kita pusing sikit kepada kursi meja kita pun online macam ni 1 jam. Pukul 10 sampai pukul 11. Saya seronok. Mafi muskilah. Lillahi ta'ala saya seronok. Saya sangat seronok perbincangan yang macam ini. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada para penonton. Terima kasih kepada semua tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan. Kita ucapkan selamat kita berpuasa. Selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan Ramadan kali ini saya semuanya, we are going to make this one the best Ramadan ever. The best Ramadan ever insyaAllah. Mudah-mudahan ada baiknya kepada saya. Terima kasih lagi kepada Tan Sri. Terima kasih lagi kepada Datuk. Alamin. Ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih.